adakah yang lihat rakamannya nanti? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Biasa kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT mengizinkan kita semula untuk bertemu dan meneruskan usaha kita untuk mengenal kalimah-kalimah di dalam Al-Quran dan seterusnya memahami ayat-ayat Al-Quran kita baca untuk kita mentafsir, mentadabur dan menghayati isi kandungan ayat di dalam kehidupan kita. Dan kemudiannya kita juga bercadang untuk berkongsikan ilmu itu kepada rakan-rakan kita yang lain, ya. Kalau kita belajar saja, tak ada orang yang mengajar, semua orang nak belajar, tak tersebar ilmu Al-Quran tu, ya. Jadi kita mesti pasangkan niat, apabila kita belajar ni, kita juga ingin mengajar, ya, kerana Nabi berpesan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain, ya. Semua sepatutnya mesti ada azam seperti itu, ya. Belajar dan mengajar, ya. Sekarang ni tidak ramai yang mengajar. Dia belajar saja. Semua orang belajar, tapi peratusan yang membuat azam untuk mengajarnya kepada orang lain tu sangat-sangat rendah, ya. Sebab itulah ilmu Al-Quran ini tidak tersebar di antara ahli masyarakat kita, ya. Tetapi ilmu lain kita sebarkan, ya. Ilmu Al-Quran kita tidak sebarkan. Itulah masalahnya masyarakat kita sekarang, ya. Ilmu utama tu iaitu Al-Quran kita tak sebarkan. Kita hanya belajar dan kita sentiasa merasakan kita tak bersedia untuk mengajar. Sedang untuk mengajar tu tak payah banyak, ya. Kita ambil satu kalimah pun cukup, satu ayat pun cukup, ya, untuk mengajar, berkongsikan dengan ahli keluarga kita ataupun ahli masyarakat kita, ya. Kalau semua orang buat macam tu, banyaklah yang disebarkan, ya. Itulah sepatutnya pendekatan yang kita bawa daripada sekarang, ya. Okey, saya terus kongsikan skrin seperti biasa. Ya, kita masih lagi di ayat yang ke-14. Kita telah mula hari Jumaat mengenal kalimah syayatinihim, ya, syayatinihim tu, dan kita ada buat sedikit perkongsian di dalam kelas tu, yang mana kita telah menyimpan dia, ya. Kita buat beberapa sedikit catatan dulu. Yang sebelah kanan ni syayatini ni sampai nun baris bawah tu kita kata dia adalah mudhaf, ya, mudhaf kepada idhafah. Idhafah ni kedua-dua sekali lah. Syayatinihim tu adalah idhafah yang dipanggilkan sandaran, dan mudhaf yang pertama, kalimah yang pertama tu kita panggil dia mudhaf. Mudhaf maknanya yang bersandar, yang menyandar. Kemudian him tu dalam konteks idhafah kita katakan dia adalah isim dhamir jamid, ya. Kalau kita nak tambah, dia dhamir mabni jamid. Dia ada karakter sebagai mabni dan juga karakter sebagai jamid, ya. Dan peranan dia adalah
sebagai mudhafun ilaih kepada kedua-dua ni, rangkaian ni dipanggilkan idhafah. Ya. Jadi yang pertama dipanggil mudhaf dan yang kedua tu dipanggilkan mudhafun ilaih, ya. Dan di sini dia membantu kita dengan memberi makna dia. Syayatin itu adalah syaitan. Syaitan maknanya jamak, ya. Plural dia, mufrad dia ialah, jamak dia syaitan, singular dia ataupun mufrad dia ialah syaitanun yang di bawah ni. Syaitanun, bila nak dijamakkan dia akan bertukar kepada syayatinun. Asalnya ialah syayatinun. Kemudian bila ada sebelum tu ada kalimah ilah, jadi syayatinun tadi akan menjadi majrur, dia akan mengambil baris kasrah, syayatinin, ya. Tetapi bila dia membentuk idhafah dan dia berperanan sebagai mudhaf, jadi tanwinnya telah digugurkan, ya. Jadilah syayatini, ya. Kemudian dia perlukan kalimah him sebelumnya supaya maknanya lengkap, ya. Kalau tidak, makna dia syaitan-syaitan saja. Jadi makna dia tergantung, sebab itulah dia memerlukan kalimah kedua untuk melengkapkan maknanya. Bila ada kalimah yang kedua, him tu, barulah pertalian idhafah berlaku, ya. Ini daripada Quran, tafsir dan perkata. Dan kita juga lihat dalam korpus Quran.com, ya. Maklumat yang dikongsikan dengan kita, ya, ialah pertamanya yang samalah 3 huruf akar dia, shim, ta dengan nun. Dalam tadi pun kita lihat juga di bawah ni, ya, iaitu 3 huruf akar dia, shim, ta dengan nun, ya. Jadi di sini pun korpus.com pun juga kongsikan 3 huruf akar dia, shim, ta dengan nun, ya. Sini dia kata dia evils one, ya, dia evil one, bahasa Inggeris. Kalau kita tukar ke bahasa Melayu, dia akan jadi apa? Mereka yang jahat. Jadi maknanya syaitan tu ialah mereka-mereka yang jahat, ya. So korpus menggunakan terjemahan sebagai mereka yang jahat, ya. Korpus tafsir dia kata syaitan-syaitan mereka, ya. So maklumat lain yang diberikan di sini ialah syaitan ni adalah noun. Noun maknanya jenis kata nama dia ialah kata nama isim lazim, ya, isim lazim. Dan him ni dia kata pronoun. Pronoun maknanya isim dhamir, ya. Dan lanjut dan dia kepada penerangan di sini adalah di sinilah. Jadi N ni dia katakan apa? Kata nama yang majmuk, iaitu jamak, maskulin, muzakkar, genitif ialah majrur, ya. Dan pronoun dia yang him tu dia kata apa? Kata ganti posesif majmuk, ya. Kata ganti posesif tu ialah apa? Mudhafun ilaih, ya. Mudhafun ilaih yang juga majmuk, dia juga jamak, dan dia maskulin, gender dia juga maskulin, untuk kumpulan orang ketiga, ya. Orang ketiga, maskulin maknanya muzakkar ghaibun, ya. Muzakkar ghaibun, orang ketiga. Okey, walau macam mana pun di dalam Al-Quran, muzakkar juga digunakan untuk kumpulan yang bercampuran, ya, lelaki dan perempuan, ya. So dalam konteks ayat ni dia lebih kepada campuran lelaki dan perempuan, ya. So maknanya yang syaitan-syaitan mereka tu bukannya lelaki saja, ya. Orang perempuan yang tidak memeluk, tidak beriman dan bersama-sama dengan
keluarga dan lelaki mereka yang lain tu pun dan juga dikumpulkan dalam satu kumpulan ya yang dipanggilkan syayatinihim. Okey, hari ini kita bantu dia dengan melihat pembentukan kalimah supaya kita mengenal kalimah ni dengan lebih baik ya. Tadi dia adalah isim lazim ya. Isim lazim dia tidak ada acuan ya. Dia tidak ada acuan. Dia dibangunkan dengan menggunakan kaedah yang dipanggilkan sama'i ya. Sama'i itu maknanya dia tidak ada acuan. Dia ikut cara orang Arab bercakap lah. Cara orang bercakap. Jadi cara itu diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Maka begitulah tulisannya kepada kalimah isim yang lazim ya. Jadi kita ambil leksi logos dan kita hari ini cuba kongsikan untuk mengenal dengan lebih syayatinihim tu kita masukkan sekali kalimah ila sebelumnya ya. Supaya kita faham kenapa dia mengambil i'rab yang majrur ya. Jadi saya telah typekan tadi ila syayatinihim. Okey, jadi kita buat pembentukan kalimah kepada syayatini itu, kemudian kita campurkan dengan ila dan kita campur dengan him tu, maka dia menjadi satu rangkaian kalimah yang baik ya. So, kita buat pembentukan kalimah. Macam biasa, fa, mim, ba, nun, ta, waw, qaf, kaf, nun ya. Pembentukan kalimah. So dalam konteks ni kita nak bentuk kalimah apa tu? Syayatinihim tu ya. So kalimah syayatinihim kita copy saja ke atas ni. Bawa ke sini. Ya. So kita mulakan dengan colon dia. Kalau lebih space tu buang ke satu. Ya. So kita mulakan dengan 3 huruf akar ya. 3 huruf akar. Tuan-tuan telah tahu apa dia? Shim, to dengan nun ya. Shim, to dengan nun. So masukkan shim, spacekan sikit, to dan nun. Itu 3 huruf akar dia ya. Kalau kita nak secara detail, kita tulislah sini huruf akar ya. Step pertama huruf akar, step kedua kata dasar. Tapi kalau kita sudah biasa, kita tak perlu tulis step 1, 2, 3 tu kita masukkan terus ya. So shim, to dengan nun, ada tak kata dasar dia ya. Kata dasar kita boleh cek dekat korpus ya. Kalau kita pergi ke korpus dekat sini kita pergi ke bahagian Google kamus Quran ni ya. Ini bahasa Melayu dia, kamus Quran. Kalau original dia dalam bahasa Inggeris, kalau kita translate balik ke English, ambil English, dia adalah Quran Dictionary ya. Kita pergi kat situ, kita akan tengok ada ke shim, tof, nun ni kata dasar. Ya, kata dasar tu maknanya dia mengambil mengambil bentuk kata kerja ya. So tuan-tuan tengok kat sini senarai ni dia tidak ada ya. Dia tidak ada senarai kata kerja ya. Dia terus kepada nominal. Nominal tu maknanya dia adalah kata nama. Dia tak ada kata kerja. Ya, tengok dia punya semua perkataan-perkataan yang dia bentuk daripada shim, toh, nun berapa kali dia kata? 88 kali. Digunakan dalam Al-Quran. Satu pun tidak ada dalam bentuk kata kerja. Semua ni adalah kata nama. So bermakna kalimah ni bukannya
dia tidak ada mempunyai kata dasar. So bila kita tak ada kata dasar, apa kita buat? Dalam pembentukan kalimah tadi, leksilogos, kita bracketkan dia, ya, lepas tu kita taruh dot saja. Maknanya dia tidak ada kata dasar, ya, kata dasar. Step tu kena buat jugalah, tapi kita dot kan, menunjukkan dia tidak ada, ya, tiada kata dasar. Dia terus kepada kata terbitan dalam bentuk isim lazim syaitan, ya, syaitan tu. Jadi proses membentuk syaitan tu macam mana? Dia tidak ada acuan, ya. So kita masukkan kaedah tu yang dipanggilkan sama'i, ya, sim, mim, alif, ain, ya di ujung tu tidak bertitik, ya, sama'i dipanggil, iaitu cara mendengar orang-orang bercakap, orang Arab bercakap, ya. Sama'i daripada sami'a, mendengar, sama'iyun jadi sama'i, cara mendengar orang-orang Arab bercakap. Daripada situlah kita membentuk kata terbitan dia. So orang Arab cakap syaitan ni macam mana? Syaitanun, ya. Him baris atas, ya, lepas tu to baris atas, ya tu sukun, to baris atas, diikuti alif mat dan nun yang dhammatain. Jadi orang Arab cakap syaitanun, jadi kita dengar dia cakap syaitanun, kemudian kita ija dia dalam bentuk syaitanun. Itu yang dipanggilkan, kaedah yang dipanggilkan sama'i, ya. Dia tidak ada acuan. Seperti kata terbitan lain, ya, dalam template yang kita gunakan tu, ya, banyak kalimah-kalimah dibinakan daripada acuan. Tetapi yang ini dia tidak ada acuan, digunakan kaedah sama'i, ya. Begitu juga banyak daripada isim masdar juga dibinakan daripada kaedah sama'i, ya. Sebab tu isim masdar wazan satu ni dia tidak ada pattern. Dia macam-macam pattern dia, ya. Kalau fa'ala jadi fa'lun, ya. Kalau kataba dia jadi kitabun dan sebagainya, ya. Jadi dia tidak ada acuan dia. Dia tidak ada pattern, standard pattern. So dia hanya dibina daripada cara orang Arab bercakap, dan kita dengar orang Arab bercakap macam tu, itulah ijaan dia, tu dipanggilkan sama'i, ya. Begitu juga isim lazim. Isim lazim dia tidak termasuk dalam kumpulan sini. Isim, kenapa? Sebab isim lazim dia tidak terikat dengan wazan, ya. Sebab tu tak ada nama isim lazim, dan kita ambil 3 saja. Dalam template ini kita menyenaraikan kumpulan isim yang terikat dengan wazan. Dia ada wazan 1, wazan 2, wazan 3, sampailah wazan ke-10, ya. Tapi syaitanun ni isim lazim, dia tidak ada wazan, ya. Tidak ada wazan. Kalau dia tak ada wazan, kita masukkan dalam beri saja masuk dalam template kumpulan kalimah tu, kita masukkan dalam wazan yang pertama, ya. Okey. Balik kepada kata, inilah kata terbitan dia, ya. Dia tidak ada kata dasar, dia mempunyai kata terbitan dalam bentuk syaitanun, ya. Tetapi di dalam ayat dia bukannya singular. Yang ni masih lagi singular. Sebab semua default permulaan kata terbitan untuk kata nama dia dia mufrad, dia muzakkar, dia nakirah dan marfu'. Itu karakter, ya. Kalau kita nak buat nota nanti kata terbitan untuk ingatkan kita, ya. Dia bermula dengan ciri, ya. Mungkin saya masuk ke bawah ni untuk kegunaan tuan-tuan pendengar ni. Ciri-ciri
ataupun sifat pun boleh juga ya. Sifat kata terbitan. Kata terbitan taro baya tanon. Baya tanon. Ini kata sifat kata terbitan. Kalau kita nak jamakkan dia, ta marbutah kita gantikan dengan apa? Dengan alif ta maftuhah. Ya, itu menunjukkan dia jamak lah. Jadi sifat-sifat kata terbitan ya, kita nak defaultnya kita katakan bermula, ya, bermula. Itu dipanggilkan default dia. Bermula dengan, ya, dengan apa, ataupun kalau tak masuk dengan pun faham yang kita masuk ke sini apakah sifat-sifat dia, ya. Pertamanya, semua kata terbitan adalah default dia muzakkar. Mim, zal, kaf, muzakkar. Itu satu. Lagi, dia mesti dalam bentuk mufrad, singular. Dia bukannya jamak. So, kalau kalimah dalam ayat Quran tu jamak, dia kena jamakkan sebab dia adalah mufrad. Yang ni, ya, mufrad. Apa lagi? Dia sentiasa nakirah. Dia bukannya makrifah. Default dia nakirah. Ya, nakirah bermakna dalam bentuk yang umum, dan akhir sekali i'rabnya ialah marfu. Empat ni itu karakter dia. So kalau kalimah tu selain daripada yang ni, dia kena buat amendment, ya, dia kena buat sedikit perubahan. Ya, nanti kita akan buatlah perubahan tu sebab, ya, yang di dalam ayat tu dia bukannya muzakkar, mufrad, nakirah dan marfu, ya. Dia muzakkar tetapi dia bukannya mufrad, dia adalah yang jamak, dan dia bukannya nakirah, dia adalah ma'rifah, dan dia bukannya marfu' kerana dia sudah menjadi majrur disebabkan oleh ila. Itu yang kita akan buat selepas pada mendapat kata terbitan tu, dia perlu melalui perubahan, ya. Okey, kita perubahan ni macam mana? Kita kalau nak buat serentak pun boleh, kalau nak buat satu-satu pun boleh, ya. Tetapi kadang-kadang buat serentak tu kadang-kadang kita tak nampak. Dua-dua kita boleh buat, ya. Yang kalau ada kita mahir, kita buat serentak. So kita ambil di sini syayati ni, kita masuk letak dah di awalan tu, kita masukkan ila ni, ya, ila. Ila tu copy saja sini. Kalau nak type pun boleh. Kalau tak nak type, copy, ya. Ila. So sebelum syayati apa tu dipanggil prefix dia. Awalan sebelum dia kita masukkan ila ni. Kemudian selepas tu kita masukkan hum tak boleh lagi sebab apa? Dia jamak, ya. So maknanya sini tak boleh lagi, ya tuan-tuan, ya. Kena jamakkan dulu. Syayatin ni kena jamakkan dia dulu. So jamak dia ialah apa? Syayatinun. Jamak dia adalah jamak taksir. Syaya, ada alif, lepas tu ta baris bawah. Bila ta baris bawah, dia tidak boleh mengikut alif. So alif ni kena tukarkan kepada ya. Syayatinun, ya. Tetapi Resam Osmani dia menggugurkan alif tu dan dia gantikan dengan alif kecil, ya. So dia akan jadi tulisan tu akan gunakan alif kecil. Alif ni tukarkan kepada alif kecil, ya. Bila alif kecil, kena gunakan penjarak di bawah ni, ya. Penjarak ni supaya alif tu tidak naik ke atas ya, ya.
Syaya, dan jarakkan sekali lagi. Syayatinun, ya. Kalau kita tengok dalam Quran tadi, dia menggunakan alif kecil, ya, alif kecil. Yang ni tafsir ni dia tak sepatutnya dia jarakkan, ya, dia tak boleh duduk atas baris atas ni, ya. Dia mungkin dia ada limitation dia untuk mengaturkan tu, ya. Tapi kita faham semua alimat mestilah selepas huruf ya dia, ya. Okey. Doktor, Ya. ini syayatinun tak boleh tanwin sebab dia isim ghairu munsharif, mamnu minas saraf. Mana tahu? Syayatinu macam masabihu, talamizu, mafa'ilu, wazannya mafa'ilu. Okey, dia ada syarat dia, ya. Syarat dia ialah kalau nun tu, alif nun tu bukannya kata huruf akar. Ya, kalau dia bukan huruf akar, sedangkan nun sini adalah huruf akar. Tapi kalau talamiz, talazab, zal pun huruf akar juga. Memang nun tu huruf akarnya, jadi dia sebahagian daripada isim ni Okey, apa? okey. Dia ada dua syarat dia, ya. Satu, dia tambahan alif nun kalau dia bukan huruf Itu kalau akar. alif nun, ya. Yang Itu kedua, dia ini mengambil acuan mafa'ilun. betul. Ya, okey. So kita kita letakkan ni dulu, lepas tu barulah kita tukarkan. Ya. So permulaannya dia ada tanwin, tetapi dia gugurkan tanwin dia. Okey. So dia gugurkan tanwin dia sebab dia dalam kumpulan ghairun munsharif, ya. Tapi dia masih lagi nakirah. Dia masih lagi nakirah, ya. Kemudian barulah kita masukkan ila di hadapan dia. Ila kita copy saja kat sini dan tambahkan tanda campur menunjukkan kita meletakkan ila selepasnya, sebelumnya. Kemudian kita letakkan home, ya. Pada asalnya ialah home. Sebab apa home? Sebab non tu baris dhammah, ya, baris dhammah. So dia masih lagi baris dhammah, jadi dia tambahan tu adalah home, ya. So apa berlaku apabila mereka bergabung? Ya, mereka bergabung dan kita kopikan yang ni, buangkan tanda campur tu. Campur tu maknanya proses saja, ya. Kita nak tahu apa yang berlaku. Jadi ini kita buangkan tanda campur, ya. So bila tanda campur, ila syayati, tak boleh nu dah. Sebab ila ni adalah harfun jar. So maka yang ni akan menjadi baris bawah, ya. Okey, ya. Tetapi kalau dia ghairu munsharif, dia tidak boleh mengambil, tapi dia berperanan sebagai mudhaf, boleh, ya. Kalau dia berperanan pada mudhaf, ghairu munsharif boleh mengambil baris bawah, ya. Sebab itu dia jadi sebab bila dia gabung dengan hum, ya, hum akan menjadi him, ya, sebab nun baris bawah, ha tidak boleh lagi mengambil baris hadapan. So dia kena gugur baris dhammah dia kena tu mengambil baris bawah, ya. So syayati ni, ya, dia adalah mudhaf, ya. So kalau dia mudhaf kepada idhafah, walaupun dia ghairu munsharif, dia boleh mengambil kasrah ketika majrur, ya. Kalau dia bersendirian, dia tidak boleh, ya. Dia tidak boleh mengambil baris bawah, dia kena jadi syayati, ya, nun yang
baris. Atau itulah ciri-ciri kalimah yang terbabit dengan ghairu munsharif, ya. Mungkin satu hari nanti kita akan kongsikan, ya, maklumat tentang ghairu munsharif, ya. Hari ini kita selesaikan dulu pembentukan kalimah ila syayatinihim, selesai, ya. Dan dia memberi makna ila tu ialah kepada, ke atas, ya. Kadang-kadang makna yang biasa diguna ke atas ialah ala, ya. Ini ialah kepada lah. So kepada apa? Syayatin ni syaitan lah, ya. Melayu dia syaitan macam mana? Shim, ya. Kita gunakan kalimah yang samalah, syaitan, ya. Kita gunakan sebab original Arab dia to, kita gunakan to, jangan gunakan ta, ya. Sebab kalau Rumi dia gunakan ti, jadi syaitan, sebenarnya dia tebal, syaitan, ya. Syaitan alih syaitan. Jadi dia jamak dia, kalau Melayu kita jamak dia, kita letakkan nombor 2, ya. Syaitan, him ialah mereka, mim ra ya kaf. Itulah makna kepada ila syayatinihim, kepada syaitan mereka, ya. Okey, ya. So selesai kita kepada kalimah ila syayati. Kalau tekan sini kita akan juga nampak dia punya ayat dia, ya. Lepas tu besok kita akan sambung qalu, ya. Qalu inna ma'akum. So yang ni kita boleh simpan dia, ya. Simpan dia di dalam kalau nak buat rujukan, kita letakkan rujukan seperti biasa, iaitu surah kedua Al-Baqarah ayat 14 sebagai rujukan kita nantilah, ya. Kita simpan dia, dan kita ada catatan tentang sifat kata terbitan bermula, maknanya default kata terbitan tu, ya, sifat dia ialah muzakkar, mufrad, nakirah dan marfu', ya. Sebab itulah kata terbitan dia dalam bentuk itu, ya. Okey, ya. So kita simpan dia lah, dah besarkan sikit, dan kita boleh simpan dia untuk rujukan besok, iaitu kita buat print screen. Okey, print dia dah simpan dalam tu. Kalau kita nak guna pakai, kita akan boleh buka saja screenshot, kita akan ambil dia untuk pembincangan kita seterusnya jika perlu, sebab besok kita akan pergi kepada kalimah seterusnya ialah qalu, ya. Yang ni qalu ni dia juga menyahut kepada ayat syarat yang mula tu. Maknanya ada 2 qalu, ya. Qalu yang pertama ni qalu amanna, dia kata. Lepas tu wa iza khalu ila syayatin, mereka kata qalu sekali lagi, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, ya. So kita akan lihat qalu dan seterusnya kita akan habiskan pengenalan kalimah-kalimah yang selepasnya. Okey, so kita boleh habiskan perkongsian kita di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim.
Terima Terima kasih.